العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba', Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan pada kita untuk pagi ini, untuk sama-sama kita dapat hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Untuk permulaan pagi ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan ada satu hadis daripada Nabi SAW, dan mudah-mudahan hadis ini menjadi semangat pada kita untuk kita terus termotivasi untuk belajar dan juga terus menuntut ilmu, khususnya daripada ilmu Al-Quran. Ada satu hadis, kalau kita baca dalam tafsir surah Al-Bayyinah, surah Lam yakunil ladzina kafaru, ni kita dah sentuh dah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, masa surah ni turun pada Nabi, kemudian Nabi pun jumpa dengan seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, wahai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan oleh Allah untuk membaca surah Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ini kepada engkau. Lalu Ubay bin Ka'ab pun tanya pada Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala sebut namaku? Sebab Nabi sebut kan, Allah perintah untuk baca surah Lam yakunil ladzini kepada engkau, wahai Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay ni jadi terpinga-pinga, tertanya-tanya, betul ke Allah Ta'ala sebut namaku? Kata Nabi SAW, ya, Allah Ta'ala menyebut namamu. Masa tu tuan-tuan dalam hadis ni kata Ubay bin Ka'ab ni kerana terharu, maka dia menangis kerana tak sangka namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita pun tertanya, apa amalan Ubay bin Ka'ab sehingga Allah Ta'ala menyebut namanya? Okey. Jadinya dalam satu hadis yang lain pula, dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini daripada Nabi dengan sanad yang sahih. Kata dia, ada amalan yang kalau kita buat, kita pun dapat tempat dan juga dapat mencontohi seperti mana Ubay bin Ka'ab. Okey, apa dia? Iaitu kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang berkumpul, tidak ada orang yang berkumpul dalam satu kumpulan di dalam rumah-rumah Allah, sama ada masjid surau ataupun majlis-majlis ilmu, kemudian yatluna kitab Allah, dan dia pula membaca Al-Quran, wa yatadarasu bainahum, dan kemudian dia mempelajari ilmu Al-Quran, sama ada ilmu tajwidnya, ilmu tafsir, tadabbur dan sebagainya, illa tanazzalat alaihim, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan kepada golongan ni yang belajar Quran ni ada 4 kelebihan, ada 4 ganjaran. Apa dia? Pertama, iaitu Allah Ta'ala akan berikan kepada kumpulan ni yang belajar Quran ni as-sakinah, iaitu ketenangan dan juga kebahagiaan. As-sakinah ni, kebahagiaan dan ketenangan ni, yang ini dikenali sebagai Al-Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan kepada kita. Sebab itu Ibn Taymiyah sebutkan, sesiapa yang tak dapat masuk syurga dunia, dia mesti tak akan dapat masuk syurga akhirat. Bila ditanyakan kepada Ibn Taymiyah, apa masuk syurga dunia tu? Yang kalau tak dapat masuk syurga dunia, tak akan masuk syurga akhirat. Katanya syurga dunia tu iaitu adalah berkaitan tentang ketenangan, kebahagiaan, as-sakinah, al-mutmainnah, ini dia. Okey. Sebab itu kita boleh tengok seperti mana Ibn Taymiyah ni, dia ni orang tak suka dia, saya minta maaf sebut tuan-tuan, agak sensitif bila kita sebut tentang Ibn Taymiyah, selalu dikaitkan dengan geng-geng sunnah, geng-geng salafi kan. Sebenarnya Ibn Taymiyah ni ada ramai anak murid dia, dan semua anak muridnya menjadi orang-orang besar, ulama besar. Tak silap saya berbelas, lebih daripada itu mungkin. Yang kita baca tafsir ni, tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir, ni anak murid kepada Ibn Taymiyah. Kita dengar nama Ibn Qayyim, ini anak murid Ibn Taymiyah. Ibn Jauzi, ini anak murid Ibn Taymiyah. Semua cabang ilmu agama ni adalah, sebahagiannya adalah anak-anak kepada anak murid Ibn Taymiyah. Okey.
Jadi Ibn Taymiyah ni orang tak suka dia, orang hasad dengan dia sebab dia pernah menegur ada satu pemerintah pada zaman dia, dan pemerintah tu taat dan dengar cakap Ibn Taymiyah. Jadi adalah orang tak berapa berkenan sebab powerful sungguhlah Ibn Taymiyah ni, sebab kata-kata dia pemerintah boleh dengar, penguasa boleh dengar. Jadi ada orang cemburu, tak suka dengan dia. Jadi orang mengatakan sesuatu yang tak baik tentang Ibn Taymiyah. Biasalah tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab fatwa, Ibn Taymiyah ni dia ada fatwa dia. Fatwa-fatwa Ibn Taymiyah ni ada kalanya ganjil, berbeza sedikit dengan fatwa majoriti. Okay? Jadi orang gunakan fatwa dia yang berbeza tu menjadi hujah. Kononnya Ibn Taymiyah ni sesat dan sebagainya. Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan lah. Selalu kita dengar orang yang tinggalkan solat wajib qada solat dia kan. Ibn Taymiyah berbeza fatwa dia. Siapa yang meninggalkan solat tak wajib solat. Yang ini pandangan Ibn Qayyim, Ibn Jauzi, Ibn Taymiyah berpegang siapa yang tinggalkan solat tak wajib solat. Tapi kena dengar huraian dia dulu. Apa pandangan dia? Kenapa pandangannya seperti itu? Sedangkan dia dikenali sebagai Hujjatul Islam, orang yang sangat alim dalam bidang dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab bagi dia, pandangan dia, solat ni adalah rahmat. Solat ni adalah satu peluang pahala besar daripada Allah. Kalau dia tinggalkan solat dengan sengaja, maka dibenarkan, maka ada kewajipan qada untuk dia, dibolehkan untuk dia qada. Tapi kalau dia tinggalkan solat dengan sengaja, tinggal sengaja, maka tak wajib qada dan tak dibenarkan dia qada, sebab solat itu adalah rahmat. Apa maksud rahmat? Maksudnya kalau dia sendiri yang tak nak rahmat Allah, jadi sebagai hukuman pada dia, dia tak boleh dapat rahmat tu balik. Jadi tak perlu qada untuk dia. Bukan kata dia memudah-mudahkan. Kamu tak solat, kamu tak wajib qada tu maksudnya jangan dirikan solat, tak. Maksudnya itu adalah hukuman kepada orang yang sengaja tinggalkan solat. Sebab solat adalah rahmat. Itu peluang dia bercakap dengan Allah tanpa wireless, direct bercakap dengan Allah. Jadi dia tak solat dengan sengaja, maka dia tak dibenarkan untuk solat. Sebab itu sebagai satu hukuman dia dalam hukum. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Tapi ramailah bila pandangan-pandangan seperti itu, kerana dah tak suka, jadi dia datang ke pandangan-pandangan Ibn Taymiyah ni kononnya sesat dan sebagainya lah. Baik, apa yang saya nak tekankan, Ibn Taymiyah ni menarik. Dia kata apa? Syurga dunia ni adalah as-sakinah, ketenangan dalam jiwa ni, kebahagiaan dan ketenteraman dalam jiwa. Sebab itu bila dia kata, kalau penguasa nak apa-apakan kepada aku, nak jatuhkan hukuman ke, nak seksa ke, nak buat apa pun, boleh. Tapi satu je dia tak boleh, iaitu dia rampas syurga di dalam hatiku. Maknanya merampas kebahagiaan dalam hatiku, dia kata penguasa tak akan mampu buat. Yang ini adalah special Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Itu namanya syurga di dunia tu, Al-Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan. Apa kata Ibn Taymiyah lagi? Dia kata apa? Kalau raja penjarakan aku, masukkan aku ke dalam penjara, itu peluang aku untuk bermuhasabah dan bermunajat kepada Allah. Dapat orang-orang yang tenang-tenang hati ni tuan-tuan, dia masuk penjara, dia tak rasa itu hukuman, tapi itu peluang dia untuk bermunajat. Tuan-tuan tengok pada Buya Hamka, masuk penjara apa dia buat tuan-tuan? Dia karang tafsir Al-Azhar. Kalau dia tak masuk penjara tuan-tuan, kita pun tak tahu dia mampu ataupun tidak. Ada masa untuk karang kitab tafsir Al-Azhar. Seperti mana Syed Qutb juga sempat karang kitab tafsir fi Zilalil Quran di dalam penjara. Kemudian kata Ibn Taymiyah lagi, kalau aku dibuang daerah, dijatuhkan hukuman, buang negeri, buang daerah, itu peluang untuk aku melihat kebesaran Allah, melancong, tengok betapa indahnya ciptaan Allah, menambah iman pada Allah. Dan kalau aku sekalipun dijatuhkan hukuman bunuh oleh pemerintah, itu peluang aku untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan? Beza orang yang Allah Taala berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam jiwa. Kita sebut hari ini tuan-tuan, orang yang berjiwa besar lah, Allah Ta'ala campakkan ketenangan dan kebahagiaan. Nak dapat ni tuan-tuan, salah satu yang kata Nabi, iaitu belajar Quran dan juga membaca Al-Quran. Kedua tuan-tuan, apa ganjaran dia? Iaitu kata Nabi SAW, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan juga Allah Ta'ala akan meliputi kehidupannya, hatinya dengan rahmat. Okay, Allah Ta'ala akan berikan rahmat, kasih sayang daripada Allah, pengampunan daripada Allah, keredaan daripada Allah, keberkatan daripada Allah. Ni Allah berikan, limpahkan kepada orang yang membaca Quran dan mempelajari Quran. Ketiga, tak cukup dengan tu tuan-tuan, kata Allah, wa haffathumul malaikah, dan Allah Ta'ala akan mengelilingi, menghantam para malaikat akan mengelilingi dirinya.
Maknanya dirinya itu akan dipenuhi dengan malaikat. Dan yang keempat, ini kemuncak dia. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, iaitu Allah Taala akan sebut nama orang tu di hadapan ataupun di samping orang-orang yang berada, mereka yang berada di sisi Allah Taala. Maknanya Allah Taala duduk bersama golongan para malaikat dan Allah Taala akan sebut-sebut nama kita. Yang ini yang Ubay bin Ka'ab menangis sebab namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Jadi tuan-tuan, peluang tu masih ada lagi untuk kita. Salah satu jalannya iaitu kita membaca Quran dan kita mempelajari Al-Quran, seperti mana disebutkan dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Jelas tuan-tuan? Baik. Okey, insya-Allah untuk pagi ni kita akan masuk surah An-Naba, surah yang ke-78 di dalam Al-Quran, surah An-Naba. Sebelum ni kita berhenti pada surah At-Takwir, kemudian saya tak terus ke surah sebelum tu, iaitu surah Abasa. Saya terus masuk surah An-Naba. Sebenarnya kalau ikut turutan memang kena baca daripada An-Naba sampailah kepada surah An-Nas, baru kita nampak flow tu, penceritaan tu, kesinambungan surah tu. Okey, tak apalah sebab kita dah bermula daripada surah An-Nas pada tahun yang lalu. Jadi untuk hari ini ada baki 3 lagi surah, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Ini kita bermula daripada An-Naba. Kita akan tengok turutan-turutan dia. Okey. Baik, sebelum kita nak masuk surah An-Naba ni, ataupun kita kenali sebagai juzuk amma, permulaan juzuk 30 ni dia bermula pada surah ini, iaitu surah An-Naba, surah amma yatasaalun. Sebab itu juzuk 30 dalam masyarakat kita dikenali sebagai juzuk amma. Ini juzuk ni lah sebab permulaan surah ni dimulakan dengan kalimah amma yatasaalun. Okey. Jadi kita panggil sini sebagai juz amma ataupun juzuk amma. Ini permulaan kepada juzuk ke-30. Baik, sebelum lebih lanjut lagi tuan-tuan, sengaja saya nak tanya pada tuan-tuan, ada yang dah hafal dah juzuk 30? Ada yang dah hafal komplit juzuk 30? Ada yang dah hafal separuh juzuk 30? Ada yang dah hafal 1/3 juzuk 30? Tak apa, kita habis ni baca ni, letakkan satu motivasi pada diri kita. Kita nak anak kita, cucu kita jadi hafiz kan. Kita cuba azam dalam diri kita, saya nak hafal surah juzuk amma ni, ada lebih kurang 36 surah. Saya percaya 1/3 ataupun 2/3 surah ni kita dah hafal dah. Ad-Duha sampai ke An-Nas kebiasaannya dah hafal. Depan-depan sikit tu dah hafal dah. Cuma nak polish dan nak tambah dengan surah An-Naba, surah Abasa yang agak-agak panjang ni untuk kita hafal. Menarik ibu-ibu, tuan-tuan, ayah-ayah, untuk kita baca surah ni, hafal ni, sebab apa? Pertama, kita nak bina suasana Quran dalam keluarga. Dalam masa kita minta anak kita, cucu kita hafal Quran, kita pun hafal Quran. Jadi adalah balance tu. Mak asyik suruh saya baca Quran je, hafal Quran, mak tak hafal Quran. Jadi kita ada cabar-mencabar, challenge, kita buat challenge antara kita. Okay, siapa yang paling cepat? Anak baca hafal juzuk 1, juzuk 2, mak cuba baca juzuk 30. Ini cabaran yang kita cuba buat. Okey. Yang kedua pula, kita memberi galakan kepada anak-anak kita untuk contohi kita. Okey. Anak-anak kita tengok mak ayahnya baca Quran, hafal Quran, jadi anak-anak pun akan terikut secara automatik, secara tak langsung. Macam dia tengok kita, apa yang kita selalu buat di rumah, macam itulah dia akan buat. Kalau ayahnya tak ringan tulang di rumah, anak-anak pun akan tengok ayah tak ringan tulang, dia pun tak ringan tulang. Benda tu adalah cerminan kan, pelajaran yang dia belajar secara tak langsung. Jadi bila dia tengok ayah-ayahnya, ibu-ibunya belajar membaca, menghafal Quran daripada sekarang, dan dia pun akan terikut. Sampai masa nanti saya pun nak usaha menghafal, membaca. Sebab ayah saya macam tu, mak saya pun macam tu. Ini galakkan pada anak-anak secara tak langsung. Ketiga, bila kita hafal surah ni, juzuk 30 ni, banyak surah ni, dia akan menambah kemanisan kita ketika tahajud. Sebab bila kita solat tahajud ni, selalunya kita akan baca surah-surah yang pendek-pendek sangatlah, Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas. Akhirnya benda tu tak menambah kelazatan tau. Melainkan tambah surah baru, hafalan baru, dan kita cuba praktis menghafal tu dalam Quran tu, dalam solat tahajud tu. Yang itu percayalah, dia akan datang satu perasaan lazat tu. Ini tak boleh dinafikan. Siapa yang pernah buat, dia akan rasai. Okay? Dia menambah lagi hafalan kita, lagi mantap, dan dalam masa sama dia menambahkan lagi kelazatan untuk kita mendirikan solat tahajud. Yang keempat, ini saya kongsilah pada tuan-tuan kebaikan ni. Yang keempat, tuan-tuan, bila kita semayang di masjid surau,
dia menambahkan lagi khusyuk kita dalam solat. Sebab apa? Surah juzuk 30 ni surah favourite imam-imam masjid surah kita. Kan, mereka akan baca dalam solat-solat mereka. Jadi kita dah hafal, kita boleh ikut. Dalam masa sama kita tadabbur dah surah ni. Jadi bila cerita Al-Qari'ah, dapat tangkap dah cerita pasal apa. Dia cerita surah An-Naba, dapat tangkap dah cerita tentang apa. Kita dah hafal dan kita tahu sedikit sebanyak terjemahan daripada surah-surah ini. Okey, ini menarik kalau kita dapat usahakan. Dan yang kelima, lagi menarik lagi, secara automatik hidup kita berubah. Okey, secara automatik hidup kita akan berubah. Kenapa berubah? Sebab selepas ini kita punya hafalan bacaan akan sentiasa berulang di lidah kita. Naik kereta dah tak dengar lagu dah. Tak pasang radio dah. Sebab apa? Masa itulah peluang saya nak ulang hafalan saya dalam juzuk 30. Saya dah malam tadi dah start baca surah An-Naba. Pagi ni naik kereta, amma yatasaalun anin nabail azim. Automatik dia akan berubah 360 darjah kehidupan kita. Ini berlaku pada Ikrimah bin Abu Jahal. Dia masuk Islam selepas Fatu Mekah. Sahabat-sahabat Nabi kata apa? Ikrimah ni dia 180 darjah berubah daripada yang sebelum tu. Perangainya tak sama macam sebelum Islam. Berubah. Kenapa? Dia berubah kerana Al-Quran. Okey? Kan kita tengok orang Nusantara ni dia selalu junjung Quran kan? Sadaqallahul azim. Junjung kan? Ini bukan sunnah Nabi, ini sunnah Ikrimah bin Abu Jahal. Habis baca Quran dia akan junjung dan dia kata hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini kalam Tuhan aku, ini kalam Tuhan aku. Dia baca Quran, ni salah seorang sahabat yang sangat kuat baca Quran, Ikrimah bin Abu Jahal. Dulu dia ni anak Abu Jahal, dia dululah yang pembenci Nabi, pembenci Islam. Akhirnya mati sebagai orang yang mempertahankan agama di jalan Allah, mati dalam perang Yarmouk. Okey, mempertahankan Nabi, mempertahankan agama Islam. Okey, dan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah lah, sebagai sahabat Nabi dan mereka yang kerap membaca Al-Quran. Saya minta maaf, saya slowkan sikit kipas. Boleh? Okey. Okey, baik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ada semangat. Kita dah nak habis dah baca surah juzuk 30 ni. Mudah-mudahan ada semangat untuk kita buat aktiviti untuk kita sendiri. Saya nak buat apa lagi ibadah saya nak buat? Nak pergi umrah tak boleh pergi. Nak pergi haji tak boleh buat. Kita hafal surah yang berada di juzuk 30. Mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi itu, kemanisan tahajud, automatik bagi galakan pada anak-anak untuk hafal Quran. Kita dapat kemanisan khusyuk dalam solat berjemaah dekat masjid surau. Kita tukar lepas ni kita punya aktiviti, kita tukar kita punya cara kehidupan kita. Dulu selalu dengar lagu, dengar YouTube. Sekarang kita dah mula start menghafal, mengulang bacaan dalam kereta, dalam waktu-waktu bersendirian dan sebagainya. Okey, ini kita boleh dapat lah. Jadi mudah-mudahan menjadi semangat. Tuan-tuan boleh target dah, setahun ke, 2 tahun ke. Jangan kejar lah. Kita tak bersaing orang lain kan. Yang penting kita nak hafal surah juzuk 30 ni. Okey, baik. Dalam surah ni, juzuk 30 ni, sepanjang ibu-ibu, ayah-ayah baca ni, daripada surah An-Naba ni sampai surah An-Nas, hanya ada 2 surah. Ada sebahagian ulama kata 3 surah yang disebut sebagai surah Madinah. Semuanya adalah surah Mekah. Bila kata surah Mekah, ia cerita tentang keimanan pada Allah, akidah, dan keimanan tentang hari akhirat. Sebab itu kita tak lari. Kita dah tengok banyak surah, semua cerita tentang kiamat, semua cerita tentang akhirat. Okey, hanya 2 surah sahaja yang bercerita, yang disebutkan sebagai surah Madinah. Pertama surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Satu lagi surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, 2 surah ni saja. Ada satu lagi mengatakan, iaitu merujuk pada surah Al-Zalzalah. Katanya surah ini surah Madaniyah, tapi kalau tengok ceritanya tetap cerita akhirat, cerita kiamat. Dan satu lagi kata ia adalah surah Al-Maun. Okey, tapi yang 2 ni pasti, Al-Bayyinah dan An-Nas, ni 2 surah yang disebut sebagai surah Madaniyah. Yang lain semua adalah surah Makkiyah. Okey, bila sebut tentang surah Makkiyah, pertama cerita tentang keimanan. Keimanan pada Allah, keimanan pada hari akhirat. Kedua, bila sebut surah Makkiyah, dia adalah untuk pengukuhan keyakinan dan keimanan pada Allah. Okey, sebab itu di Nusantara ni menarik, kitanya masyarakat
permulaan kita baca Quran masa kita belajar dahulu adalah surah-surah Muqaddam, juzuk 30. Sebab kita bukan sekadar nak baca dan hafal, tapi kalau kita tadaburkan anak-anak kita, dia menambah iman, akidah tu daripada kecil lagi. Cerita akhirat, cerita tentang Allah, bahkan dia membawa kita berfikir tentang alam dan sebagainya. Ini kita boleh tengoklah dalam surah-surah yang kita dah baca dah. Dan yang ketiga, bila cerita tentang surah Makkiyah, dia adalah pembentukan jati diri dan peribadi Muslim. Jangan mengumpat, jangan mengata orang lain, jangan ambil harta yang haram, jangan curang dalam timbangan. Ni tuan-tuan jumpa dalam surah Al-Mutaffifin, surah apa lagi? Wailul likulli humazatil lumazah, surah Al-Humazah. Kita tengok dalam surah Al-Ma'un, kita jumpa dalam surah, macam-macam surah cerita tentang kepribadian. Jangan menipu, jangan berdusta, jangan mengumpat, jangan mengata, jangan merendahkan orang lain. Ini semua cerita tentang kepribadian Muslim. Okey, ini semua berada dalam juzuk 30. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita terus masuklah kepada surah An-Naba. Dan kita tengok pada permulaan surah ini, Allah mulakan dengan kalimah amma yatasaalun. Kalau tengok pada keseluruhan secara holistik Quran ni, dua juzuk terakhir, juzuk 29 dan juzuk 30 ni cerita tentang alam akhirat. Okay, juzuk 29 sampai juzuk 30 ni cerita tentang akhirat, cerita kiamat. Banyak dalam surah-surah akhir ni. Kalau kita tengok gambaran dia, seolah-olahnya permulaan surah dan permulaan Quran, Allah cerita tentang keimanan, akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok permulaan surah Al-Baqarah, cerita tentang keimanan pada perkara ghaib, perkara dan sebagainya lah. Tengah-tengah surah, Allah Ta'ala cerita tentang kehidupan Muslim, cerita tentang hutang, cerita tentang riba, cerita tentang muamalah, cerita macam-macam. Penghujung surah, Allah Ta'ala bercerita tentang kiamat. Okay? Nak bagi tahu, ending Quran ni dengan ending kehidupan kita ni tak lari daripada cerita kiamat. Jadi ayat pertama surah ni Allah mulakan dengan kalimah amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kalimah amma tu sebenarnya bermula dengan kalimah ain nun, an, tentang, mengenai, about, ni an. Kemudian bersambung dengan kalimah ma, mim alif, ada istifham, apakah itu. Tapi bila dia disambungkan dia jadi amma ain mim. Okey. Saya ambil. Okey. Saya dah dibelenggu ni. Okey, nak tunjuk je sahaja macam mana dia ditulis. Dia sebenarnya ditulis dengan kalimah an ma, tentang apa. Okey. Jadi dia bila disambung dia jadi amma. Sebab kalau dia mati pun dia kat sini ada ni. Faham tak? Amma. Okey. Jadi dia kerja kalimah macam ni. Bila dia istifham dia buang alif ni, hazaf. Ini teknik dalam bahasa Arab lah. Amma. Okey. Baik. Tentang apakah yatasaalun, iaitu orang Mekah, orang Quraisy ni duk bertanya-tanya. Pertanyaan di sini tuan-tuan bukan pertanyaan yang untuk menambah iman, mencari kebenaran, untuk meyakini apa yang Nabi sampai, tak. Pertanyaan ini adalah untuk merendah-rendahkan Nabi SAW. Ada benda yang mereka bincangkan, ada sesuatu yang mereka pertikaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk tambah iman, bukan mencari kebenaran, tapi untuk memperlekehkan Nabi. Contoh kalau kita tengok isu-isu semasa, isu-isu politik, orang ulas bukan orang nak tahu pun, tapi orang duk melekeh-lekehkan isu politik ke, isu ekonomi ke, isu semasa dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kaitkan apa yang mereka bertanya-tanya ni, apa yang duk bincang jadi viral kat Mekah ni, iaitu anin naba'il azim, satu cerita tentang an-naba'. An-naba' ni bermaksud berita besar. Ada beza ya kalimah an-naba' dengan al-khabar. An-naba' dengan al-khabar, saya minta maaf, saya tulis cek elok-elok sebab dah terikat. Okey. An-naba' dengan al-khabar ni ada beza. An-naba' berita, al-khabar pun berita juga. Tapi beza dia, khabar ni berita biasa berita kecil-kecil dia, sampingan-sampingan. An-naba' ni berita besar. Itu maksud dia.
Al-khabar ni berita yang kita dengar, dia sekadar maklumat. Sama ada kita dengar untuk kita bertindak ataupun kita tak bertindak, ada pilihan. Tapi an-naba, berita yang kita mesti dengar teliti dan mesti bertindak. Itu perbezaan kalimah. Dan bila orang Arab dengar kalimah an-naba, itu maksudnya satu mesej. Dia berita besar, isu utama, dan isunya kita dengar dan kita mesti bertindak. Itu kalimah an-naba. Dan Allah sampingkan lagi dengan an-naba tu dengan kalimah al-azim. Dia berita besar dan lagi besar lagi. Okey, maknanya dia adalah berita yang besar, paling besar di antara berita yang besar. Dia bukan berita-berita yang kecil, bukan berita yang biasa-biasa. Di sini para ulama membawakan ada beberapa isu, perkara ataupun berita apa yang besar sangat ni. Ada 3. Pertama, iaitu orang Quraisy duk bercerita, duk bertanya-tanya, lekehkan Nabi ni. Pertama, tentang Al-Quran. Ni berita besar dia. Apa berita besar? Pertama, tentang Al-Quran. Betul ke Quran ni wahyu? Betul ke Quran ni kalamullah? Betul ke Quran ni mukjizat? Duk isu tu, duk ulas-ulas. Saya pernah sebut dah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Quran cabar orang-orang Quraisy dan cabar seluruh manusia sampai hari kiamat. Siapa yang boleh datangkan satu surah sebiji macam Quran, yang boleh menandingi Quran? Tak ada lagi rekod yang kata ada satu surah yang lebih hebat daripada Quran. Bahkan Allah cabar, kalau tak dapat satu surah, datangkan satu ayat. Satu ayat pun tak ada. Kalau tak dapat satu ayat, datangkan 5 kalimah, 5 huruf. 5 huruf yang boleh menandingi Al-Quran. Sebab itu Quran bermula dengan huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, kan? Sebab nak dicabar ni, kamu tak dapat satu ayat, aku datangkan satu ayat 5 huruf je. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Boleh challenge? Tak ada. Tak dapat 5 ayat, 5 huruf, aku datangkan 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Tak ada. Kemudian aku datangkan 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Tak ada. Aku datang 2 huruf. Yasin, Toha. Tak ada. Aku datang 1 huruf. Nun, Qaf. Tak ada juga. Sebab itu kalau ibu-ibu ayah tengok, bila Allah mulakan dengan kalimah, permulaan surah dengan huruf, ayat kedua Allah sebut tentang apa? Mesti tentang Quran. Alif, Lam, Mim, Tanzilul Kitab. Aku turunkan Quran. Yasin, Wal Quranil Hakim. Mesti cerita Quran. Ini semua cabaran-cabaran Allah kepada orang yang kata Quran ni cerita mengarut, Quran ni bukan kalamullah dan sebagainya. Datanglah. Tak dapat satu surah, satu ayat. Tak dapat satu ayat, datang 5 huruf je. Sebab aku buat satu ayat 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf, 2 huruf, 1 huruf pun buat. Ada boleh challenge? Tak ada. Ini kita boleh nampak macam mana ketinggian. Ni dari sudut bahasa, belum lagi dari sudut fakta, belum lagi cerita-cerita tentang perkara-perkara ilmiah dan sebagainya. Baik, pertama, An-Naba'il Azim merujuk kepada cerita Al-Quran. Ni menjadi pertikaian orang Quraisy. Kedua, An-Naba'il Azim ni, berita besar ni bercerita tentang nubuwah, kenabian Nabi. Betul ke Muhammad ni Rasul? Sebab apa? Quraisy dah lama dah tak jumpa Rasul. Dia mengaku dia pengikut Nabi Ibrahim AS. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi pernah dengar cerita tentang Nabi. Tiba-tiba datang dalam masyarakat dia, orang kampung dia, jiran tetangga dia, anak beranak dia jadi Rasul. Tak boleh terima. Okay, sebab itu saya pernah kongsi pada tuan-tuan dari riwayat At-Tabari, yang mana kabilah Makhzum yang dipimpin oleh Abu Jahal, dia ada rasa hasad dengan kabilah Bani Hashim, iaitu kabilah Nabi SAW. Dia kata apa? Kabilah Bani Makhzum, sebab Abu Jahal Al-Makhzumi, dia kabilah Bani Makhzum. Dia sentiasa bersaing, berlumba-lumba nak tunjuk siapa yang paling berpengaruh. Nak cari pengaruh ni, Bani Makhzum ke Bani Hashim? Sebab kata Abu Jahal, Bani Hashim bagi air pada jemaah haji, kami kabilah Bani Makhzum pun bagi air pada jemaah haji. Orang Bani Hashim bagi makan pada jemaah haji, kami Bani Makhzum pun bagi juga. Orang Bani Hashim jadi pemimpin, kami pun jadi pemimpin. Jadi persaingan tu sangat rapat. Tiba-tiba datang pula daripada Bani Hashim, datang seorang Nabi. Yang ini Abu Jahal tak boleh terima. Dia kata kalau dia mengaku Nabi, habislah kita. Kita tak akan dapat pengaruh dah. Orang akan sokong Bani Hashim dan orang akan tinggalkan Bani Al-Makhzumi. Jadinya tuan-tuan, sebab itu Abu Jahal dia tak percaya dan tak meyakini dengan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dia yakin Muhammad benar, tapi berita tentang Nabi ni adalah Nabi, dia tolak. Sebab kalau dia terima, dia telah menjatuhkan kabilah dia. Ini kesombongan
takabur yang ada dalam diri Abu Jahal. Okey. Baik. Kedua, cerita tentang kenabian itu Nabi datangkan macam-macam bukti tuan-tuan. Belah bulan, ada pokok bercakap berjalan dengan Nabi. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, ada satu masjid namanya Masjid Jin. Satu lagi namanya Masjid Syajarah. Ada satu riwayat orang Quraisy cabar Nabi Muhammad, kalau betul kamu Rasul, tunjuk mukjizat kamu. Datangkan kamu punya bukti yang kamu ni Rasul. Nabi panggil satu pokok ni, pokok tu datang depan Nabi. Pokok ni syahadah depan Nabi. Tunjuk depan orang Quraisy. Terkejut. Tapi Nabi perintah pokok dia kembali. Dia duduk tempat asal dia. Tanya pada Quraisy, nak beriman tak? Saya tak beriman. Okay. Tanda-tanda kenabian tu dah dibuktikan, tapi tak beriman. Dan yang ketiga, berita besar yang mereka duk bertanya-tanya ni, iaitu tentang hari kiamat, hari akhirat. Ini 3 isu yang paling besar. Cuma daripada 3 isu ni, Allah datangkan satu isu dalam surah ini bercerita tentang hari kiamat. Yang kamu duk bertelagah, yang kamu duk bertanya-tanya, duk kamu merendah-rendahkan Muhammad ni aku datangkan bukti untuk kamu berfikir, ada ke tidak hari kiamat. Okey? Jadi An-Naba'il Azim di sini merujuk pada hari kiamat. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, perhatikan kalimah An-Naba. Saya sebutkan tadi, An-Naba ni berita besar. Okey, yang mana kita kena dengar dengan teliti dan kita kena bertindak. Macam mana bertindak? Dengar dengan teliti dalam Quran, daripada hadis Nabi, daripada cerita kiamat. Apa yang perlu buat, segera buat. Apa yang perlu tinggal, segera tinggal. Itu maksud bertindak tu. Okey, meyakini benda ni mesti berlaku sebab dia isu besar, perkara besar. Dan sebab itu An-Naba ni, Nabi dikenali sebagai Nabi, Muhammad dikenali sebagai Nabi sebab dia datang daripada kalimah Naba. Nabi Tanabba, iaitu menyampaikan berita. Nabi dapat berita daripada Allah, sampaikan kepada umat. Jadi Nabi ni dikenali sebagai Nabi. Dia datang daripada kalimah Naba, menyampaikan berita. Berita kiamat, berita kebenaran, berita tentang dunia akhirat dan sebagainya. Okey? An-Naba. Okey, jelas Boleh. Ayat yang berikutnya Allah Taala sebutkan allazi hum fihi mukhtalifun, iaitu kata Allah Taala, mereka ni dalam keadaan mukhtalifun, berbeza-beza, dalam kumpulan yang sentiasa bertelagah, yang sentiasa berselisih, sama ada betul ke cerita adanya kiamat, betul ke tak adanya kiamat. Di sini merujuk kepada kalangan orang kafir sendiri pun bertelagah. Kenapa? Contoh, hari ni macam-macam kajian sains daripada orang bukan Islam membuktikan dunia ni hampir-hampir hancur dah. Sebab itu mereka pergi hantar macam-macam objek, macam-macam ciptaan mereka ke Marikh. Boleh tak kita hidup dekat Mars nanti ni? Depan ni kan katanya Marikh sekarang milik Rusia. Saya pun tak tahulah, dengar berita macam-macam. Sebab dia yakin kajian mereka kiamat akan berlaku dekat dunia ni. Tapi dari sudut hati mereka masih lagi bercanggah, berselisih, masih lagi tak percaya betul ke berlaku kiamat. Dari sudut ilmu, kajian terbukti. Kat situ kalimah mukhtalifun. Ni nak tunjuk mukjizat Quran Tuan-tuan perhatikan kalimah mukhtalifun. Mukhtalifun ni bermaksud orang yang berada dalam kumpulan yang sentiasa berselisih. Merujuk pada orang zaman Nabi, zaman selepas Nabi, sampailah ke hari kiamat. Orang kafir ni sentiasa berada dalam keadaan berselisih. Bukan berselisih bergaduh apa, berselisih tentang diri mereka sendiri. Ilmu kata ya, tapi keimanan, kepercayaan kata tak. Antara mereka sentiasa bertelagah. Okey, ada ke tidak, ada ke tidak. Okey, jadi ini 3 perkara yang Allah Ta'ala mulakan pada surah An-Naba. Mesti ada isu besar. Sebab isu ni telah dibincangkan, dipersoalkan, diviralkan dalam kalangan orang Quraisy, bukan daripada zaman dahulu tapi sampailah ke zaman hari ini. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa sama mukhtalifun ni juga merujuk kepada zaman Nabi. Ada orang yang beriman meyakini adanya kiamat, manakala orang yang tak beriman meyakini tiadanya kiamat. Antara soalan yang mereka timbulkan, kata Allah Taala dalam Quran, Allah rekod kata-kata Quraisy ni, qala man yuhyil idhama huwa hiya ramim. Kan kita baca dalam surah Yasin. Orang-orang Quraisy tanya pada Nabi, Muhammad, siapa yang boleh hidupkan tulang belulang yang dah jadi hancur ni, dah habis ni? Siapa yang boleh cipta balik ni? Kemudian kata Allah Ta'ala, kul, wahai Muhammad, cakap dengan orang ni, cakap dengan orang-orang yang bertanya ni, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang hidupkan tulang belulang yang hancur ni, yang lunyai ni,
iaitu Tuhan yang menciptakan kamu pada ciptaan yang pertama. Kalau dia Tuhan yang ciptakan kamu ciptaan yang pertama, tak jadi masalah untuk dia ciptaan yang kedua. Saya bawa satu contoh macam ni, satu logik. Kita tengok macam mana Alexander Graham Bell, dia cipta telefon. Dia buat macam-macam kajian, cipta gagal, cipta gagal, cipta gagal. Akhirnya dia cipta, siap, berjaya. Orang kedua cipta, orang ketiga cipta, senang ke tak senang? Senang, benda tu dah ada dah, copy je lah. Istilah kita blueprint dah ada, ikut saja. Macam itulah dengan kajian lampunya, kenderaan, kereta, kapal terbang sebagainya. Ciptaan pertama susah, ciptaan kedua tu lebih mudah. Tak logik kalau kata ciptaan kedua lagi susah daripada ciptaan pertama. Begitulah Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Quraisy, kamu tengok dunia ni. Sebab itu kita tengok flow lepas ni Allah cerita tentang alam. Macam mana aku ciptakan alam yang sangat kompleks, yang kamu tak tahu apa-apa pun, yang sangat kompleks, kamu boleh perhatikan langit, bumi, gunung ganang sebagainya. Kemudian kamu kata aku nak ciptakan ciptaan yang kedua tu benda yang mustahil. Sebenarnya itu lebih mudah bagi aku. Sebab pertama dah berjaya aku cipta, yang kedua lagi mudah. Sebab yang kedua lebih mudah daripada yang pertama. Okey. Kalau permulaan, ya memang mungkin susah. Tapi Allah Ta'ala tak kata susah, tapi nak bagi tahu logik akal manusia. Kalau permulaan susah, yang kedua tak susah dah. Sebab itu sentiasa Allah ulangi, akulah Tuhan yang akan ciptakan kamu seperti mana aku ciptakan pada kejadian yang pertama. Kita ni dari sudut ilmu perubatan, saya pernah sebut pada ibu-ibu ayah, kita kalau tengok luaran, kita punya cap jari ni adalah identiti kita. Kalau sudut dalaman, kita ada ajabuz dzamb, iaitu tulang belakang yang hujung sekali ni dipanggil apa, tulang tongking tu. Yang itu yang akan jadi identiti kita. Dia takkan hancur. Tuan-tuan tanyalah pada mana-mana doktor perubatan yang belajar ni, tanyalah, hancur ke tidak? Dia takkan hancur. Macam mana tuan-tuan bakar jenazah ke, tuan-tuan campak dalam lautan ke, tuan-tuan biar dimakan binatang ke, dia takkan hancur. Macam mana kita meyakini cap jari ni takkan sama setiap manusia, macam itulah dengan tulang tongking tu. Dia menjadi identiti kepada seluruh manusia. Okey, yang ini disebutkan oleh Nabi sebagai ajabuz dzamb. Dan itu yang akan menjadi ciptaan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Okey, baik. Ayat yang keempat, Allah kata, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ayat 4 dan 5 ni tuan-tuan ada 3 penerangan. Tapi sebelum kita nak masuk penerangan ni, saya nak terjemahkan satu persatu berdasarkan kepada kalimah. Kalla tu maksudnya sekali-kali tidak. Kamu jangan berselisih dah, jangan duk bergaduh dah, jangan duk tanya-tanya dah. Saya'lamun, nanti kamu akan tahu juga cerita tentang ada tak hari kiamat ni. Thumma kalla saya'lamun, kemudian kamu jangan berselisih, jangan bertelagah lagi. Kamu akan tahu juga cerita tentang hari kiamat ni. Itu maksud dari sudut terjemahan. Jelas? Kalla tu maksudnya sekali-kali tidak, jangan bertelagah. Berhenti daripada bertelagah, berhenti daripada berselisih, bertanya-tanya. Nanti saya'lamun, kamu akan tahu. Allah ulang 2 kali. Kenapa Allah ulang 2 kali tuan-tuan? Dia ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, okey, kalau laju begitu laju, kalau perlahan begitu perlahan. Tafsiran yang pertama, ayat yang keempat merujuk kepada kamu jangan bertelagah. Sebelum masuk 3 tafsiran tu, itu tafsiran pertama. Sebelum masuk 3 tafsiran, dari sudut terjemahan tadi, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, jangan bertelagah, berhenti daripada telagah. Saya'lamun, nanti kamu akan tahu tentang adanya hari kiamat ataupun tidak. Terjemahan yang kedua, kalla ni bermaksud penekanan. Macam mana penekanan? Dia bukan menafikan, tetapi dia sebagai penegasan. Contoh dalam bahasa kita, pernah tak kita sebut, kita nak cakap dengan orang sesuatu yang kita nak tegaskan, kita gunakan permulaan dengan kalimah tak, bukan, saya nak kata macam ni. Kita nak tegaskan sesuatu perkara, kita tak nafikan orang tu kata, tapi kita kata macam ni bang, bukan macam tu, tapi saya nak kata macam ni bang. Kalimah tak tu bukan bermaksud menafikan, tetapi untuk menegaskan hujah. Ini antara teknik-teknik yang Allah gunakanlah dalam ni. Ini menjadi huraian dalam kalangan ulama mufassirin. Okey, jadi kalimah kalla tu diulang 2 kali sebab Allah nak tegaskan, kamu jangan bertelagah, jangan berselisih cerita-cerita kiamat ni, sebab tak ada orang boleh cerita melainkan Allah yang akan cerita. Jadi kamu akan tahu selepas ini. Okey, kita masuk 3 tafsiran. Apa dia? Pertama,
saya'lamun, kalla saya'lamun. Yang pertama, kamu akan tahu. Tahu macam mana? Pertama melalui wahyu Allah, iaitu Al-Quran. Jangan terlagak dah. Kamu akan tahu melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad. Nanti kita tengok surah-surah lepas ni tuan-tuan, memang Allah cerita tentang Nabi ni Allah iktiraf sebagai Rasul, sebagai utusan yang dapat berita-berita ghaib ni. Okey. Yang kedua, ayat kelima tu, summa kalla saya'lamun. Kamu jangan terlagak, nanti kamu akan tahu. Tahu dekat mana? Kamu akan tahu bila kamu nampak pada hari kebangkitan. Nah, berada hari kebangkitan, masa tu baru kamu tahu betul ataupun tidak ada kebangkitan. Ini satu penghinaan daripada Allah lah. Yalah, kamu duduk bertelaga, nanti kamu dah berdiri di hari kebangkitan, masa tu lah baru kamu nampak dan kamu tahu. Dalam bahasa kita tuan-tuan, ayat yang keempat dan ayat kelima tu saya sebutkan tadi. Ayat keempat, nanti turunnya wahyu, Nabi akan bagi tahu berita tentang hari kebangkitan ni. Ini namanya ilmul yakin. Kita sebut ilmul yakin kan, kita dapat ilmu, kita meyakini. Manakala ayat yang kelima, yang saya kata dah kamu berdiri hari kebangkitan, baru kamu tahu ni adanya hari kebangkitan. Itu namanya ainul yakin. Nampak dengan mata dah. Nak nafi macam mana kan? Itu. Sebab itu diulangi 2 kali. Okey. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, iaitu kata para ulama, tafsir yang keempat tu, ayat keempat, kalla saya'lamun, merujuk kepada kelak kamu akan tahu, iaitu bila kamu meninggal dunia. Kamu mati nanti, kamu tahu ada ke tidak hari kebangkitan. Manakala ayat yang kelima, summa kalla saya'lamun, merujuk kepada nanti kamu dah nampak neraka, baru kamu tahu ada ataupun tidak hari kebangkitan. Ya, ini maksud dari seolah-olahnya satu sindiran. Sebab masa tu dah tak ada dah peluang untuk bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Sebab kamu dah nampak dah, sama ada ketika kamu mati dan juga ketika kamu dah nampak neraka tu didatangkan pada hari mahsyar. Tafsiran yang ketiga, iaitu kalla saya'lamun, merujuk kepada ketika kamu mati nanti kamu akan tahu. Summa kalla saya'lamun, merujuk nanti bila datangnya kiamat, baru kamu tahu ada ke tidak hari kebangkitan. Pengulangan ni merujuk macam-macam tafsiran. Baik, ibu-ibu ayah, perhatikan kalimah saya'lamun. Saya'lamun, sin ni, kalau kita sebut kalimahnya will lah, akan. Kalau kelak kamu akan tahu. Sin ni, tapi dalam bahasa Arab, dia akan tahu tu dalam maksud yang sangat dekat, terdekat dah. Akan tu dah terdekat. Maknanya apa istilah kita? Maknanya kalau kita benda ni akan berlaku, akan tu macam jauh lagi lah, akan datang kan. Tapi sin ni merujuk pada akan tu, dia tak jauh dah, dekat dah, sangat dekat. Dia mesti akan berlaku. Okey? Jelas tak? Sebab kalimah ya'lamun tu dia dah masuk present tense, benda yang sekarang dan benda yang akan datang. Okey, ya'lamun. Kita belajar bahasa Arab, buang sin tu, ya'lamun tu itu fi'il mudhari'. Okey, iaitu present tense, benda yang tengah berlaku dan akan berlaku. Sengaja ditambah dengan sin nak kata benda tu akan, tapi tak lama, dekat sangat. Sikit masa, sabar sikit, aku akan explain depan ni. Sama ada melalui wahyu Allah, melalui Nabi, ataupun melalui kematian kamu. Masa tu baru kamu tahu ada ke tidak hari kebangkitan. Okey? Sebab apa? Orang yang bertanya, satu, dia pelekehkan Nabi. Yang kedua, ada yang bertanya dan mereka-reka jawapan mengikut akal logik dia, bukan mengikut kepada dalil-dalil akli dan juga dalil nakli. Okey? Yang itu yang Allah Ta'ala tegur orang-orang Quraisy. Baik, selesai 5 ayat pertama. Ini cerita pertama. Manakala ayat yang berikutnya, Allah dah cerita masa perkara-perkara lain. Allah datangkan dalil. Macam mana boleh berlakunya hari kebangkitan? Kamu tengok sekarang di dunia, aku dah tunjuk kebesaran aku. Bukti adanya aku yang menciptakan alam ni. Kalau alam dunia aku boleh cipta, alam yang kedua nanti, alam hari kebangkitan, lebih daripada itu aku boleh ciptakan. Sebab itu, kalau kita baca Quran, walaupun kita tak tahu pada terjemahan, ibu-ibu ayah boleh tengok penghujung rima dia, kan pada ayat 1 sampai 5 tu diakhiri dengan waw nun. Yatasaalun, saya'lamun, mukhtalifun.
Bila masuk cerita lain, Allah tukar dia punya rima dia. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kita baca tak tahu terjemah pun kita nampak cerita tu dah berubah dah masuk kepada cerita yang lain. Jadi yang selepas itu Allah datangkan bukti-bukti ciptaan dia. Apa dia? Tengok ayat yang ke-6. Allah Ta'ala datangkan bukti kewujudan Allah. Pertama, kata Allah Ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi ini mihada, iaitu dalam keadaan dihamparkan. Oh, habis bateri. Boleh? Yang ni apa? YouTube. Oh, sini tak apa. Sini tak apa. Okey, dalam keadaan mihada. Okey. Yang ini daripada ayat 1, ayat 6 sampai ayat 16, Allah Ta'ala nak kita berfikir, gunakan akal kita, panca indera kita, tengok kewujudan dan kebesaran Allah. Pertama, Allah kata kami dah hamparkan bumi ni jadi hamparan. Perhatikan, betul tak bumi ni dihamparkan? Apa maksud hampar ni tuan-tuan? Iaitu Allah buka bumi ni dihamparkan kepada kita. Ada ulama tafsir kata apa kalimah mihada ni, maksudnya dihampar, dipersilakan. Manusia, kamu datang, aku persilakan. Kamu nikmati apa yang ada dalam dunia ni. Kamu nak makan, aku sediakan makanan daripada haiwan, daripada tumbuhan. Kamu nak hidup, kamu nikmatilah. Macam orang persilakan kita masuk rumah, silakan masuk. Itu kalimah mihada. Disilakan. Kamu nak buat apa saja, lakukan. Itu menjadi bukti kebesaran Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun kecatatan yang kita pernah nampak. Yang Allah ciptakan alam ni, tak ada satu yang berlakunya kecatatan. Semuanya sempurna. Sangat sempurna. Okay? Kita nak makan rusa, nak makan itu. Kita tengok haiwan pun pelik-pelik tuan-tuan. Ada haiwan yang tulang belakang bercengkerang, tak bercengkerang, yang guna 4 kaki, yang guna 2 kaki, yang tak bertangan, yang boleh terbang. Sempurna, komplit. Sebab Allah jadikan kita sebagai khalifah. Kamu persilakan masuk, kamu nikmati. Dalam masa yang sama, kalimah mihada bukan sekadar merujuk dipersilakan, wahai manusia kamu persilakan masuk. Tapi kalimah mihada tu datang daripada kalimah al-mahdu. Selalu kita sebut dalam satu kenyataan Arab disebut talibul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi. Al-mahdi ni, al-mahdu ni daripada buayan. Daripada kecil ilal lahdi, sehingga ke liang lahat sampai mati. Kan? Kalau dalam pepatah Arab dia selalu sebut macam ni. Saya padam mana kita duster. Talibul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan, daripada baby, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Kalimah mahdi ni juga dikatakan itulah kalimah mihada. Apa maksud mihada? Iaitu Allah Ta'ala seolah-olahnya kata, bukankah kami jadikan bumi ni sebagai buayan? Apa fungsi buayan? Kalau anak kecil baring atas buayan ni, dia melenakan, menenangkan, membahagiakan. Macam itulah bumi yang Allah ciptakan untuk manusia. Kita datang kat sini, lahir saja kat bumi ni, semua komplit, siap. Infrastruktur, kemudahan, penciptaan, semua ada. Tuan-tuan nak makan, ada makan. Tuan-tuan nak keluarga, ada keluarga. Ada ke orang lahir-lahir tak ada keluarga? Saya nak duduk dengan siapa? Tak. Mesti ada ibu yang akan jaga dia. Mesti. Okay? Sebab tu Allah sebut kalimah Al-Mahdi. Okay? Manusia, kamu tengok alam ni, persilakan masuk. Aku ciptakan alam ni komplit. Saya bagi satu dalil tuan-tuan daripada Quran. Allah sebut. Ni nak bagi dari sudut tadabbur. Allah sebut dalam surah Taha, Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintah keluargamu, kenalanmu, saudara maramu, sahabat handai kamu
bisalah, untuk dirikan salat. Maknanya buat perintah Allah ni, kerjakan amal makruf nahi munkar. Apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah cegah. Kemudian Allah kata wastabir alaiha, dan bersabar ketika menjalankan tanggungjawab ni. Sabar. Okey? Bersabar ketika menjalankan tanggungjawab ni. Bersabar untuk jalankan tanggungjawab ni. Kemudian Allah kata lagi, kata Allah Ta'ala, saya tengok ayat ni. Okey, Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu, kenalanmu, sahabat handaimu untuk dirikan solat. Buat perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat, buat. Allah suruh tinggal, tinggal. Wastabir 'alaiha, dan bersabar apa yang kamu laksanakan. Ada kesusahan, ujian ketika kamu laksanakan perintah Allah, tak dinafikan, jadi sabar. Kemudian Allah kata la nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki kamu. Kami hanya minta jalankan tanggungjawab kamu sebagai hamba aku. Rezeki aku tak minta pada kamu. Nahnu narzukuka. Bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Wal aqibatu lil taqwa, dan pengakhiran yang terbaik adalah pengakhiran orang yang bertakwa. Allah nak highlight apa tuan-tuan? Allah kata apa? Kita wujud atas muka bumi ni buat sahaja perintah Allah. Itu saja tugas dia. Bagi kita buat perintah Allah, suruh orang buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kemudian sabar. Kemudian Allah terus kait, kami tak minta rezeki kepada kamu, bahkan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Macam mana tuan-tuan nak nampak? Saya bagi contoh. Kalau kita bertugas di luar, tadi Abang Syuaib kata dia pernah pergi ke Gini. Kita ada sahabat kita, kenalan kita baru meninggal dunia. Nanti kita solat jenazah dekat Masjid Al-Falah. Dia pergi Gini ni, pergi atas kerja. Ni tugasan rasmi daripada Telekom, hantar pergi. Bila kita pergi, apa yang kita tahu? Bila kita buat tugasan rasmi, kita punya pengangkutan disediakan, ditaja. Kita punya makanan, allowance, tempat tinggal, tak payah takut apa-apa dah. Kamu hanya buat urusan rasmi syarikat saja, sebab kamu datang sebagai wakil syarikat. Yang lain-lain tak payah peduli, sebab semua dah disediakan. Jalankan tanggungjawab. Macam itulah Allah cakap pada ayat tu, kita datang dekat dunia ni, tugasan rasmi kita adalah menjalankan perintah Allah, suruh orang lain buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Perkara lain jangan risau. Makan, minum, tempat tinggal, pengangkutan, kehidupan, aku sediakan. Kamu jangan peduli. Sebab itu Allah kata, kami tak minta rezeki pada kamu, la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk, dan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Jangan peduli dah benda-benda lain. Kita, sebab apa hari ni kita tak berapa risau? Sebab kita terlalu risaukan rezeki kita. Kalau saya tak kerja, nanti macam mana saya nak bagi anak makan? Allah jamin pada tu, jalan perintah kamu, perintah urusan rasmi daripada aku ni. Yang lain aku yang sediakan. Okey? Dalam masa sama kita usaha, tapi di situ Allah Ta'ala jamin jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Jadi Allah Ta'ala sebut kalimah mihada di sini, iaitu kata Allah, bumi ni aku dah hamparkan, kamu persilakan nikmati apa yang ada dekat bumi ni. Ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah kata wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan al-jibal, gunung ganang ni, sebagai autada, iaitu sebagai pasak. Autada ni tuan-tuan, pasak ni macam mana? Ada tak belajar, ada yang ambil geologi ke, geografi ke? Gunung ni yang kita nampak ni, contohnya ni bumi, ni gunung. Gunung ni, dia bukan batu ataupun tanah yang bertimbun akhirnya jadi gunung. Tak. Sebenarnya dia ada pasak dekat bawah ni yang mengukuhkan bumi. Contoh kalimah autada ni, kalau kita tengok kemah, saya minta maaf lah, saya tak pandai lukis Contoh ada kemah yang kita ikat dengan kayu besi ni, yang pacak dekat atas bumi tu, ini namanya autada. Itu pasak dia. Kalau tak ada ni, hampir terbang kemah. Itu kalimah autad. Okey? Ni kalimah. Pasak ni adalah autada. Fungsi gunung ni macam tu. Yang kita nampak ni, yang atas tu sebahagian, yang lainnya di bawah. Kalau tengok pada kajian, saya baca yang geografi punya, geologi punya kajian ni, setiap kali gempa bumi, kita punya plat bumi ni akan bergerak. Plat bumi ni kan dia punya
yang permukaan muka bumi kita ni ada plat kan, plat kan. Plat ni akan bergerak. Dia akan bergerak beberapa sentimeter. Dan pergerakan plat bumi ni ada kesan kepada putaran bumi. Okey, jadi putaran ni akan jadi lebih cepat dan itu yang menghancurkan bumi. Sebab itu pengkaji-pengkaji alam ni dia boleh tahu bila timing kehancuran tu. Dia boleh kira dari sudut estimate dia saja, tapi tak pasti bila. Okey, sebab dia nampak dah benda ni. Sebab itu pengkaji-pengkaji tak boleh nafikan adanya kehancuran. Sebab setiap kali gempa bumi, plat akan bergerak. Plat bergerak, dia akan efek kepada putaran bumi. Yang memasak tu inilah gunung ni. Nampak? Allah Taala sebut di sini wal jibala autada. Kalau kita ada anak-anak kita yang cikgu geografi, jangan sekadar ajar saja, tapi kita kena kaitkan dengan Quran ni supaya anak-anak nampak ilmu dunia ni dikaitkan dengan ilmu agama. Okey, nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi masa saya SPM kat sekolah, saya satu-satunya calon yang ambil geografi SPM. Sampai sebab saya aliran Arab. Tapi saya ambil geografi tu bukan belajar satu hal lah, satu lagi memang minat benda-benda macam ni. Sebab tu saya boleh tahu sikit-sikit. Antara sebabnya sampai cikgu kata, geografi ni tak payah ambil. Kamu boleh skor A benda subjek-subjek lain. Geografi ni orang tak pandang. Saya kata saya bukan nak belajar geografi nak A, itu satu hal lah kan, memang nak skor A. Tapi yang lebih penting lagi sebab saya nak belajar, nak tahu benda-benda yang student. Sebab kita sampai belajar form 3 sampai PMR, dia tak detail, tapi kecenderungan tu ada. Jadi tingkatan 4, tingkatan 5 dia lebih detail dan lebih menarik untuk kita tengok alam ni, perubahan macam mana bulan mengambang tak mengambang ni dia ada kesan kepada air pasang surut. Kan, sebab orang terfikir apa kaitan bulan yang penuh dengan bulan tak penuh dengan air pasang surut. Itu semua ada sifat-sifat Allah Taala ciptakan. Alam ni dah ada dia punya sistem dia. Sangat menariklah kalau nak tengok. Dia ada kesan dengan rantaian makanan haiwan dan sebagainya. Semua ada kesan dia. Dapat dengan Dr. Azamudin. Dr. Azamudin dia. Cakap geografi dulu. Oh ya. Memang pun dia pun tengoklah cara dia pengalaman dia kan. Dia kata geografi memang pun geografi kita baca tuan-tuan menambah iman lah, menambah takwa lagi pada Allah Taala. Okey, baik. Kemudian ni Allah bawa kita berfikir ni. Kemudian Allah kata wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kamu dalam keadaan berpasangan. Semua makhluk Allah semuanya ada pasangan dia. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada ion positif, ada ion negatif. Ada apa lagi? Ada kiri, ada kanan, ada siang, ada malam. Semuanya dalam keadaan berpasangan. Yang tunggal, yang esa hanya Allah. Makhluk semua berpasangan. Okey, sebab itu menjadi hujah kenapa Allah ni tak beranak dan diperanakkan. Sebab manusia yang beranak dan diperanakkan itu membuktikan kelemahan kita. Bila kita ada anak ni akan membesar, itu tanda kita akan menuju kepada kematian. Ada yang akan menggantikan kita. Faham tak? Dan kita ni bila kita beranak dan diperanakkan, itu menjadi bukti kita ni berhajat kepada sesuatu. Cuba tengok orang berkahwin, apa hajat dia? Kalau boleh nak ada zuriat. Kalau tak ada zuriat, saya rasa tak komplit. Allah tak beranak dan diperanakkan sebab Allah kata aku paling sempurna, tak perlukan kepada apa-apa, tak berhajat pada apa-apa sebab aku paling sempurna. Manusia tak, dia nak, kalau boleh saya nak ada anak, kalau boleh saya nak sekian-sekian zuriat, kalau boleh saya, sebab dia berhajat membuktikan dia tak sempurna. Manusia tak sempurna dan manusia kena tahu dan meyakini lahir je generasi kita, ini pengganti kita dan kita akan menuju kepada kematian. Okey? Dan itu membukti kita tak sempurna. Sebab itu Allah sebut kenapa manusia ni diciptakan dalam berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kamu sebagai kerehatan, istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah jadikan malam kamu sebagai pakaian. Kenapa pakaian tuan-tuan? As-Suddi menyebutkan pakaian ni, dia malam ni macam pakaian. Kita pakai baju ni kotor. Kita dah bekerja sekian-sekian berpeluh, balik rumah, tuan-tuan tanggalkan pakaian ni, mandi, pakai baju baru. Apa tuan-tuan rasa? Kita akan rasa lebih bersih, lebih segar. Macam tu tidur. Bila tuan-tuan tidur, bangun pagi esok, kita akan dapat tubuh badan yang lebih segar. Kita akan lebih cergas. Kita bawa dengan diri yang baru. Sebab itu Allah
Allah berikan perumpamaan malam ni macam pakaian. Ditanggalkan pakaian yang lama, digantikan dengan pakaian baru. Ditanggalkan kepenatan yang lama, malam itu menjadi kerehatan dan bangun dengan tubuh badan yang baru, minda yang baru, kesihatan yang baru dan sebagainya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut ma'asya, dan kami jadikan siang kamu untuk ma'asya. Ma'asya ni tengok pada ayat yang ke-11, dia merujuk kepada untuk kamu mencari kehidupan. Kamu nak teruskan kehidupan, bangun tidur nak cari rezeki, nak bekerja, nak berusaha dan sebagainya. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bina di atas kamu sab'an, 7 langit, shidada yang sangat kukuh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah jadikan satu pelita yang wahaja, yang sangat terang benderang, iaitu merujuk kepada matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah turunkan air hujan yang mencurah-curah daripada mu'sirat, iaitu awan hitam. Daripada langit ni Allah Ta'ala turunkan air hujan yang mencurah-curah. Hujan yang mencurah-curah ni adalah hujan rahmat untuk keselesaan, kegunaan, hajat manusia, untuk tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Linukhrija bihi habban wa nabata, dan kami telah keluarkan daripada air hujan itu habba, iaitu biji-bijian, wa nabata, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kenapa Allah dahulukan kalimah habba, biji-bijian, dengan kalimah wa nabata? Nabata ni tumbuh-tumbuhan. Sebab biji-bijian ni macam gandum, beras, itu lebih utama daripada sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ada ke orang hidup? Ada kot. Ada sebahagian lah, tapi tak majoriti. Hidupnya makan sayur, tumbuh-tumbuhan ni lebih daripada biji-bijian. Biji-bijian itu lebih utama. Sebab itu didahulukan habba wa nabata. Wa jannatin alfafa, dan daripada hujan itulah akan keluarnya kebun-kebun yang sangat lebat, yang sangat subur. Maksudnya apa? Kebun-kebun tu satu menjadi rezeki pada kamu, kamu makan. Dalam masa sama, kebun tu juga akan menambahkan lagi pendapatan. Kamu boleh buat berniaga pula. Kamu boleh jual pada orang lain dan menambahkan lagi pendapatan kamu. Ini nikmat Allah Ta'ala. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat ni? Nikmat-nikmat ni semua dekat dengan orang Quraisy. Orang Quraisy boleh perhatikan. Seolah-olahnya Allah kata apa? Kamu tengok langit, kamu nampak Allah. Saya, Ustaz kena senyap ke? Tengok bumi, kamu nampak Allah. Kamu tengok depan, nampak Allah. Tengok gunung, nampak Allah. Tengok isteri, nampak Allah. Tengok anak-anak, nampak Allah. Allah sebut komplit semua. Tak ada satu pun kita tengok tak nampak Allah. Berbeza dengan kita, kita pergi kerja, kita boleh nampak lah. Saya pergi toilet, ni majikan punya. Saya pergi tempat, saya punya stesen kerja, ni majikan punya. Saya pergi tu, majikan punya. Balik rumah, tak, ni saya punya. Tapi Allah sebut, semua aku cipta, aku sediakan untuk kamu. Malam kamu, siang kamu, matahari kamu, hujan kamu, makan minum kamu, pasangan kamu, gunung ganang, bumi, semua daripada aku. Kalau ini kamu percaya datang daripada aku, maka sudah tentu adanya hari kiamat. Tak ada orang boleh nafikan tak adanya hari kiamat setelah adanya penciptaan yang pertama. Ada penciptaan yang pertama, sudah tentu ada penciptaan yang kedua yang lebih mudah untuk aku cipta dan sempurnakan. Sebab itu ini menjadi dalil, menjadi bukti adanya kewujudan Allah. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, Imam Al-Baihaqi karang satu kitab, iaitu kitab Akidah Ahlul Hadis. Imam Baihaqi ni tuan-tuan, dia buat perumpamaan yang paling menarik bagi saya. Dia kata apa? Kenapa kita orang mukmin ni, orang Islam, bila dia tengok satu lukisan ni, sebagai andaian analogi je. Kita tengok satu lukisan, kita tak kata pun lukisan ni hebat. Oh, hebatnya lukisan ni, cantiknya lukisan ni. Tapi selalu kita akan fikir bila lukisan tu hebat, mesti pelukisnya hebat. Kan? Kita tengok satu kajian, satu teknologi. Cik, cantik kereta ni, hebat teknologi kereta ni. Kita dalam masa sama kita tahu hebatnya kereta ni sebab engineer dia mesti hebat. Proton X50 keluar, oh canggih sungguh lah. Guna remote je boleh start kereta, boleh itu, boleh ni, hebatlah Proton. Kita tahu di balik Proton tu ada manusia, engineer, ada GM, ada itu, ada ini yang hebat. Ada tim yang hebat boleh buat proses macam ni. Tapi kenapa bila tengok alam yang sangat kompleks ni, macam ni prosesnya, macam ni kejadiannya, macam ni kesempurnaannya, kita tak kata ada Tuhan yang hebat. Kita hanya kata bumi ni hebat. Bahkan kita pula yang tak waras bila kata Tuhan tak ada. Takkanlah alam yang sangat kompleks
tiba-tiba tak ada yang menciptakan, dia boleh bangun sendiri. Boleh kita kata kereta Proton X50 dicipta sendiri, dia hebat sendiri, dia tak ada pencipta dia. Orang gila je kata macam tu tuan-tuan. Tapi bila sampai part dunia, bumi, kita tak nampak. Allah datangkan bukti-bukti ni siang malam teratur, ada kejadian dia. Tak pernah lagi tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan yang lebih senior daripada saya, pukul 5 petang malam. Pernah? Pukul 5 petang malam. Malam mesti pukul 7. 7 suku, 7.30. Tak pernah lagi pukul 4 petang tiba-tiba dah gelap dah. Melainkan di negara lain lah, di Malaysia tak ada. Nak cerita teratur, ada sistem. Bila ada sistem, mesti ada yang ciptakan sistem tu. Mesti ada yang mengaturnya. Sebab itu Allah dikenali macam-macam nama. Ada kala guna kalimah Rabb, ada kala guna kalimah Malik, ada kala guna kalimah Ilah. Sebab ini semua membuktikan alam ni ada struktur, ada sistem dan ada pencipta dia. Allah datang bukti-bukti ni tuan-tuan untuk kita berfikir. Carilah mana-mana orang bijak pandai yang tak percaya agama, tuan-tuan tunjuk lukisan. Ni lukisan ni siapa lukis? Dia jadi sendiri. Dia hebat sebab dia sendiri hebat. Dia tak akan cakap macam tu. Kita cakap lah dengan dia, tak, lukisan ni dia jadi sendiri. Takkanlah jadi sendiri, mesti ada yang melukisnya. Macam itulah dengan alam. Mesti ada yang menciptanya, mesti ada yang mengaturnya. Saya tertarik tuan-tuan dengan Dr. Salah Abdul Fattah. Ni ulama tafsir. Dia orang Syria, duduk di Jordan. Dia ni keturunan Khalid Al-Walid. Dia kata apa? Benda yang kita kena fikir, walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita nampak kekuasaan Allah. Antaranya, bumi ni ada sistem dan struktur. Kalau bumi ni tak tersusun, tak ada struktur, tak ada pengatur, binatang nak jadi manusia. Dia pun nak bekerja, dia pun nak pakai pakaian, dia pun nak itu nak ini. Tapi tak, binatang buat kerja dia, manusia buat kerja dia. Maknanya semua orang ada struktur. Contoh dalam satu organisasi, ada orang nak jadi pegawai, ada orang nak jadi ini, ada orang nak jadi, semuanya sebab telah disusun oleh bos atasan. Kan? Ada CEO yang dah aturkan, ni position kamu, ni position kamu. Kalau tak ada CEO, yang duduk bawah pun, saya pun nak jadi bos, gaji besar. Tapi sebab ada undang-undang, ada yang mengatur daripada atas, semua orang ikut organisasi. Tak ada atas, bawah-bawah habis semua huru-hara. Macam tu dengan bumi. Itu menunjuk ada yang di atas yang mengatur. Kalau tak ada, habis. Semua orang nak jadi atas. Kan? Semua orang nak jadi hebat, semua orang nak tu. Tapi Allah Taala dah susun semua keadaan dan kejadian kita. Yang ini menjadi dalil dan menjadi bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, yang Allah Taala sebut daripada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Daripada ayat yang ke-6 sampai ayat ke-16 ni tuan-tuan, bukan sekadar Allah Ta'ala datangkan bukti adanya kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak bagi tahu manusia, hidup kamu dekat dunia ni sebenarnya tak lama pun. Sebenarnya macam satu hari sahaja. Hidup kamu dekat dunia macam satu hari sahaja. Saya ulangi yang saya dah kuliah pada tuan-tuan 2 minggu lalu, iaitu Nabi sebut kita dekat bumi ni macam traveller, orang yang mengembara, berjalan. Dan Allah tak buktikan, iaitu kalau seorang pengembara yang pergi mengembara, dia lalu dekat kawasan padang pasir, dia akan nampak bila Allah kata alam naj'alil arda mihada, kami hamparkan bumi ni seluas-luasnya untuk kamu. Berjalanlah, nak tempat tinggal, nak berkahwin, nak apa, silakan. Dia akan nampak betul bumi ni luas. Kemudian Allah kata wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak. Sampai satu masa mereka perlukan rehat dalam perjalanan jauh ni. Dia akan cari gunung untuk melindungi kemah-kemah mereka, untuk berehat seketika. Wa khalaqnakum azwaja, ketika mereka berehat, masa itulah dia akan bermesra, dia akan bergaul, menghabiskan masa dengan pasangan dia, dengan keluarga dia. Kemudian waja'alna naumakum subata, ketika berehat mereka ambil masa untuk tidur. Waja'alna laila libasa, dan dijadikan malam sebagai tempat rehat mereka. Kemudian waja'alna nahara ma'asha, esok pagi dia bangun, waktu siang untuk dia keluar bekerja balik, teruskan perjalanan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, tengok langit ada 7 lapisan yang sangat kukuh, tak pernah runtuh, tak pernah bocor, tak pernah ada cacat celah, sangat sempurna. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari itu sebagai pancaran. Macam-macam. Ni tuan-tuan boleh baca sampai habis. Yang ini Allah Ta'ala nak kata hidup kamu dekat dunia ni tak lama pun, seolah-olahnya macam satu hari ataupun 24 jam. Pendek sangat.
kamu sangat terhad masa yang ada untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Masa yang ada ni sangat ringkas untuk kamu melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tak lama pun. Kalau rasa penat, lelah buat ketaatan ni, percayalah, penat tu sebenarnya sangat kejap. Dia seolah-olahnya macam sehari. Sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan, selepas surah An-Naba adalah surah An-Nazi'at kan. An-Nazi'at, saya kata pada tuan-tuan, tengok ayat yang terakhir tu, Allah kaitkan dengan apa? Surah ayat 46. Yang ini saya dah ulang dah tuan-tuan, ini ulangan lagi. Nak bagi tahu pada tuan-tuan kaitan dia. Allah kata ka'annahum, ayat 46, ayat akhir surah An-Nazi'at, surah berikutnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Ta'ala, pada hari mereka melihat hari kebangkitan, berada dah pada hari kebangkitan. Kemudian Allah kata, yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyah, dan mereka akan lihat kehidupan mereka dekat dunia tu illa 'ashiyatan aw duhaha, tak lama, sebentar saja, macam waktu duha. Tadi Allah datangkan contoh, hidup kamu ni macam sehari. Kali ni Allah kata tak, hidup kamu pendek sangat, macam waktu duha, lebih sekitar 5 jam ke 6 jam. Lama ke nak melakukan taatan? Tak lama pun, sangat pendek, sabar sikit je, tak lama pun. Dalam masa sama kamu tak sempat untuk buat apa-apa maksiat sebenarnya, dalam tempoh yang sangat pendek kehidupan dekat dunia ni. Surah yang berikutnya, surah Abasa, Allah cerita pula daripada alam rahim terus ke alam mati. Alam dunia Allah Ta'ala tak sebutkan. Ini kita dah ulas dah pada 2 minggu yang lalu. Okey, baik, kita tengok pada ayat yang berikutnya. Kita punya jenazah sampai dah ke? On the way. So macam mana? Berhenti pukul? Prepare ke macam mana? Kita nampak Prof nak gerak? Hmm? 10 minit lagi lah. Okey, 10 minit lagi Oh ni, Abang Min kata okey, delay, tak apalah. Tak apa, kita prepare je lah kan. Okey, baik. Sikit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok pada ayat yang ke-17. Daripada ayat 17 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala terus cerita tentang adanya tiupan sangkakala dan berlakunya hari kiamat. Allah datangkan bukti dan cerita tentang berlakunya hari kiamat. Setelah Allah Ta'ala bercerita tadi berkaitan tentang kewujudan alam ni, aku ciptakan alam ni sangat sempurna, sangat kompleks dan bersistem, teratur. Tidak ada orang yang boleh nafikan. Kamu menjadi bukti. Allah takkan buktikan dirinya, zahirkan dirinya, tapi Allah buktikan melalui kita. Allah beri mata, kita sendiri boleh tengok alam ni, macam mana kejadian dia, macam mana kesempurnaan dia. Tak ada orang boleh menafikan kesempurnaan alam yang Allah ciptakan. Manakala ayat 17 dan berikutnya tuan-tuan, yang ini Allah Ta'ala ceritakan tentang hari kebangkitan. Apa dia Allah Ta'ala sebutkan? Inna yawmal fasli kana miqata. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Miqata, Allah Ta'ala telah tetapkan ini masa yang akan berlaku. Sebab itu ada kata kiamat ni adalah hari yang tak ada tanda, hari yang tak ada tarikh. Dia menjadi rahsia Allah Ta'ala. Nabi pun tak tahu, sesiapa pun tak tahu, tapi tanda-tandanya telah diberikan kepada kita. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-18, Allah Ta'ala sebutkan, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Dan kemudian pada hari itu, yunfakhu fis sur, akan ditiupkan satu tiupan sangkakala, whistle penamat. Okey, fatatuna afwaja, maka datanglah manusia ni dalam keadaan afwaja, iaitu berkumpulan, berkelompok, bergerombolan dengan kumpulan masing-masing. Di sini tuan-tuan merujuk kepada tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu ada tiupan sangkakala pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama menghancurkan seluruh isi bumi, mematikan seluruh manusia. Yang tinggal hanya Allah Ta'ala sahaja. Okey? Dan masa tu Allah Ta'ala akan menyebutkan, ana malikul muluk, aku adalah raja bagi segala raja. Ada lagi tak yang berkuasa? Di situ menjadi bukti kita berada dalam keadaan yang sangat lemah,
Kita tak ada daya pun untuk menandingi kuasa Allah Ta'ala. Saya nak bagi contoh tuan-tuan. Kita tak tahulah kenapa manusia ni jadi sombong. Sedangkan syaitan, iblis ni tuan-tuan, masa dia Allah perintahkan keluar daripada syurga, apa iblis buat? Masa Allah perintahkan dia aba wastakbara tu, enggan sujud pada Nabi Adam, selepas Allah halau daripada syurga, apa iblis buat? Apa iblis buat? Rasa-rasalah. Apa iblis buat? Jelas tak soalan saya? Bila Allah halau je iblis daripada syurga, apa yang iblis buat? Benda pertama iblis buat, macam mana? Minta tempoh. Dia minta tempoh, dia nak kacau manusia kan. Di situ istilah dia apa? Iblis berdoa kepada Allah. Iblis pun berdoa pada Allah. Dia mengakui kuasa Allah tu. Sebab apa? Sebab iblis dah nampak pembendaharaan Allah. Dia nampak kuasa Allah, kerajaan Allah. Dia tak sendiri tak nafikan. Dan dia sendiri doa mustajabkan permintaan dia. Dia nak kacau manusia, nak jadi musuh pada manusia dan jin. Kita ni sebab kita tak nampak, sebab itu kita jadi angkuh. Kalau kita tak berdoa dan tak percaya pada kekuasaan Allah, lebih jahat kita daripada saya tak cakap, tuan-tuan cakap. Iblis sendiri yang kita tahu paling jahat ni pun berdoa sebab meyakini kekuasaan Allah. Macam mana manusia boleh kata tak ada Tuhan? Di situ kita boleh nampak betapa Allah Ta'ala ni memegang kerajaan mutlak. Kekuasaan mutlak, tidak ada yang boleh menafikan kerajaan dia. Okey, kemudian pada ayat 18 Allah kata, bila ada tiupan sangkakala yang kedua, berlakunya kebangkitan. Dan manusia akan bangkit dalam keadaan afwaj. Yang ini kita dah sentuh pada surah At-Takwir, yang mana Allah Ta'ala sebut kuntum azwajan salasa. Manusia bangkit dalam 3 kumpulan. Ada golongan kanan, golongan kiri, golongan al-muqarrabun. Dia akan pergi ikut amalan masing-masing. Okey, ikut kumpulan masing-masing. Dia akan dibangkitkan dengan orang yang mereka cintai, dengan kumpulan, dengan golongan yang sama level amal ibadahnya. Kalau dahulu dia sayang dengan golongan seperti itu, itulah golongan yang dia akan bangkitkan. Sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni, pilih orang yang betul untuk kita cintai. Ikuti orang yang betul yang memberi kebahagiaan pada kita di akhirat. Jangan cari orang yang salah, jangan berkawan dengan orang yang salah, jangan mencintai orang yang salah. Sebab orang-orang ni akan menjadi penentu destinasi kita di akhirat. Saya nak buat satu kisah tuan-tuan. Allah sebut di mahsyar nanti ada seorang lelaki yang mana dia kata, ya wailata laitani attakhiz fulanan khalila. Dia kata, celakalah aku sebab memilih kawan yang salah. Sampai tahap tu. Cerita ni ulama tafsir kata apa? Ayat tu merujuk kepada ada seorang lelaki namanya Uqbah bin Abi Mu'in. Siapa Uqbah bin Abi Mu'in tuan-tuan? Dia ni adalah sahabat Nabi masa kecil. Sebelum Nabi jadi Rasul umur 40 tahun, sebelum tu ni sahabat Nabi namanya Uqbah bin Abi Mu'in. Dia ni jiran tetangga Nabi, duduk dengan Nabi, kawan dengan Nabi, sahabat Nabi, sangat rapat lah. Lepas 40 tahun baru Nabi kawan dengan Abu Bakar Siddiq. Sebelum tu Uqbah bin Abi Mu'in ni dia kawan dengan Nabi, kenalan Nabi, tidur, bermain semua dengan Nabi, kenal sungguh dengan Nabi ni. Tapi bila Nabi jadi Rasul, Uqbah ni jauh daripada Nabi. Kenapa dia jauh? Sebab dia rasakan Muhammad ni tersasar. Sedangkan dia kawan baik ni, kenal Nabi ni dua dalam. Tapi sebabkan tengok Nabi berbeza dengan dia, dia tinggalkan Nabi SAW. Dan dia pilih kawan lain yang bernama siapa? Namanya Ubay bin Khalaf. Ni Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ni tuan-tuan? Yang ini orang yang disebut dalam riwayat Al-Bazzar satu-satunya manusia yang Nabi bunuh dalam peperangan Uhud. Nabi perang banyak perang tuan-tuan, tapi dalam peperangan Nabi tak pernah bunuh umat dia melainkan seorang je, iaitu Ubay bin Ka'ab. Itu pun dalam riwayat Al-Bazzar. Dalam riwayat kata Nabi tak pernah bunuh umat dia. Tapi riwayat Al-Bazzar kata Nabi bunuh Ubay bin Ka'ab. Yang ini orang paling jahat. Sebab lepas perang Badar, tentera musyrikin Quraisy kalah, Ubay bin Ka'ab ni duduk Mekah, dia beli satu kuda, dia plan dan dia rancang, saya mesti menyerang dan membunuh Muhammad. Dia kata, saya beli kuda ni niat satu je, sebab nak bunuh Muhammad. Dia kata, saya beli kuda ni untuk bunuh Muhammad. Ucapan Ubay bin Khalaf ni sampai pada Nabi dekat Madinah. Dan Nabi kata apa? Sebelum Ubay bin Khalaf bunuh aku akan bunuh Ubay bin Khalaf. Jadinya tuan-tuan, masa dalam perang Uhud, Ubay bin Khalaf ni target nak bunuh Nabi. Daripada jauh, Nabi baling senjata daripada jauh.
terkena pada Ubay bin Khalaf punya ni. Kalau tuan-tuan pegang dada kita ni ada lekuk ni kan. Kalau tuan-tuan tengok baju besi zaman Nabi, baju perang ni macam zaman medieval. Dia ada topi besi, kemudian dia ada rantai dekat leher ni. Rantai dengan bahu ni, dia macam pelapik. Dia ada baju besi dia, tapi kawasan ni terbuka. Nabi baling, terkena. Ubay bin Khalaf ni tuan-tuan, dia tunggang unta dia daripada medan Uhud sampai selamat sampai ke kota Madinah, kota Mekah. Duduk kat kota Mekah satu malam, esok baru mati. Okey? Maknanya apa? Uqbah ni daripada dulu dia kawan dengan orang yang paling terbaik di dunia, Nabi tersalah pilih kawan. Dia berkawan dengan orang yang paling jahat yang dibunuh oleh Nabi, iaitu Ubay bin Khalaf. Sebab itu dia yang mengatakan, ya wailata laitani attakhiz fulanan khalila. Celakalah aku sebab memilih orang yang salah. Uqbah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, nak cerita pasal kejahatan dia, apa-apa kejahatan yang Abu Jahal nak buat pada Nabi, Abu Jahal akan kambing hitamkan Uqbah. Sebab Uqbah ni dia menagih perhatian Abu Jahal. Nak cakap pada Abu Jahal, aku dah tak kawan dengan Muhammad, kamu suruhlah apa saja aku akan buat. Suruh ludah muka Muhammad, dia ludah tuan-tuan. Masa Nabi sujud depan Kaabah tu, yang mana orang Abu Jahal minta bawa isi perut unta ni, najis-najis, lendir-lendir, darah-darah ni, campak letak atas tengkuk Muhammad masa Muhammad sujud. Uqbah lah yang buat. Dia buat. Dan Nabi sendiri angkat tangan tuan-tuan. Nabi doakan, ada 7 ke 8 orang yang kata Nabi, mereka ni hancurlah Quraisy, hancurlah Quraisy, hancurlah Quraisy. Nabi sebut seorang-seorang nama Quraisy tu, Nabi kata semuanya akan mati dalam telaga Badar. Tak salah saya, hadis ni riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan kata Abdullah bin Mas'ud, aku menjadi saksi semua yang Nabi sebut itu semuanya masuk dalam telaga Badar, kalah dan mati dalam perang Badar. So, itu antaralah yang mereka buat. Ni dia punya mastermind dia Abu Jahal, tapi dia punya khadam dia ni Uqbah ni, yang dulu sahabat dengan Nabi SAW. Pilih kawan yang betul. Sebab itu ni antara dalil. Yauma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja. Kamu akan dibangkitkan dengan kumpulan-kumpulan kamu, geng-geng yang sama amalan, level amalan, sama ada sahabat kamu, kenalan kamu ataupun orang yang kamu cintai. Sebab itu saya katakan sebelum ni tuan-tuan, cari orang yang betul untuk kita cintai. Ada orang cinta sangat dengan artis, selebriti, dengan itu sekian-sekian, kita dah boleh nampak kita nak ke arah mana sebenarnya. Sebab kecintaan pada mereka ni menentukan juga destinasi akhirat kita, menentukan destinasi penghujung kita yang abadi selama-lamanya. Baik, dalam riwayat lain pula, Mujahid kata apa? Afwaja, yang datang berkumpulan ni merujuk kepada dia datang dengan umat, iaitu dia akan dipimpin oleh nabi-nabi mereka. Maksudnya umat Nabi ni akan bangun, bangkit dengan Nabi SAW. Umat Nabi Musa dengan Nabi Musa. Umat sekian dengan Nabi sekian. Semuanya ada kumpulan masing-masing. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan para ulama. Okey, kita dah habis masa tuan-tuan Okey, kita berhenti pada ayat 19 sikit, saya habiskan terus je. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada waktu itu dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Ini kita akan tengoklah apa pintu-pintu yang dibuka nanti dan apa yang akan berlaku selepas itu. Ini cerita bila kita berada di alam akhirat nanti, insya-Allah. Ada cerita-cerita yang menyeramkan tuan-tuan. Neraka Jahanam ni dia sedang memerhatikan siapa penghuni-penghuninya. Nanti tuan-tuan akan jumpa kalimah inna jahannam kanat mirsada. Ayat berikut tu, Allah kata apa? Neraka Jahanam ni sentiasa mengintai penghuni-penghuninya. Oh, benda seram tuan-tuan. Sebab dia sentiasa memerhatikan siapa lagi yang akan masuk ke dalam perutnya. Sebab dia taat perintah Allah. Perintah Allah, kamu makan, kamu hancur dan bakar siapa yang menderhaki aku. Kerana taat perintah Allah tu, dia sentiasa mencari siapa lagi yang aku nak hancurkan. Ini kita akan jumpa lah ayat-ayat ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Sebelum saya terlupa, ayat ni tuan-tuan, kita baca tadi amma yatasaalun 'anil nabiyil azim ni tuan-tuan, antara isyarat daripada Allah, Nabi ni dibangkitkan dan diturunkan pada kaum yang kenal Allah, beriman pada Allah. Cuma mereka ni adalah kaum yang melakukan khurafat dan bid'ah. Dia bukan turun pada kaum yang tak kenal Allah. Tuan-tuan boleh tengok Abu Jahal dalam perang Badar, apa Abu Jahal buat? Nabi doa, ya Allah bantulah pasukan muslimin. Kalau pasukan muslimin kalah dalam perang Badar, tak ada lagi orang yang akan sembah kamu. Sebab ini frontliner yang Nabi ada untuk pertahankan agama Islam. Masa dalam perang Badar juga, Abu Jahal angkat tangan, ya Allah hancurkanlah dan buktikan siapa yang duduk dalam kumpulan yang paling benar. Abu Jahal sebut kalimah ya Allah tuan-tuan, Allahumma, dia doa. Abu Jahal, maknanya Abu Jahal pun kena Allah.
Sebelum Nabi lahir, mereka dah buat haji, buat umrah dah. Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW pun pada saat itu pun dah katakan, Kaabah pada Abraha, Kaabah ni kamu nak hancurkanlah. Tapi kamu kena tahu Kaabah tu tuannya adalah Allah. Semua beriman pada Allah, tapi mereka melakukan bid'ah dan perkara khurafat. Cerita ni tuan-tuan sama macam kita. Sama macam kita. Ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan, kita pun sama juga. Duduk dalam kelompok orang dah beriman pada Allah, beramal pada Allah, buat solat, puasa dan sebagainya. Tapi ada kalangan kita yang melakukan bid'ah, ada juga kalangan kita yang melakukan perkara-perkara khurafat. Percaya lagi benda-benda tahyul, percaya lagi dengan tangkal, percaya lagi dengan benda-benda sihir dan sebagainya. Okey, yang di sini Allah Taala nak highlightkan akidah mesti solid, bersih, mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu alam tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang untuk tengok ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Wallahi wabarakatuh. Sampai dah. Yang dia kata maka dibuka dengan langit, maka terdapat beberapa pintu tu, itu pintu syurga tu kan. Mana? Ayat yang 19. Ayat last sekali. Last. Dan dibukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Pintu tu pintu syurga kan. Ayat yang ayat 19 tadi. Tadi. Okey, ayat yang ke-19 kalau tengok pada tafsir, ya saya tengok pada tafsir dulu.